Baik, Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kita ucapkan kepada saudara moderator, saudari moderator kita pada hari ini. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya pada hari yang indah ini kita sampai ke tarikh, saat dan ketika yang lama kita nanti-nantikan, iaitu Lecturer Industrial Sharing Session LISS. Okay. So, sebenarnya lama dah kita nantikan dan hari ini sampai ke tarikhnya. Jadi hari ini saya rasa sangat bertuah, sangat berbangga, sangat terpuja kerana di hadapan saya ini adalah tiga orang panel yang sangat pakar, sangat mahir. Terima kasih ucapkan kepada Encik Bobby, kepada Dr. Zam yang memang sangat mahir dalam silibus. Saya rasa risau bila soalan ditanyakan berkaitan silibus, dan saya juga sangat teruja apabila Muiz turut sama-sama kita wakil dari industri yang turut hadir menjayakan sesi kita. Juga tidak lupa kepada sekalian yang sama-sama memberi sokongan. Jadi saya adalah Muhammad Rizal bin Abdul Rahim dari Jabatan Kejuruteraan Awam Politeknik Sultan Idrisha, telah menjalani sangkutan industri pada 20 Jun 2022 sehingga 17 Julai 2022. Untuk maklumat tuan-tuan dan puan sekalian, saya merupakan orang yang pertama menyahut cabaran yang dilontarkan oleh pihak JPK untuk menjalankan SIP kali ini. Itu adalah satu titik mula mana saya memulakan presentation hari ini. Tuan-tuan dan puan, objektif SIP ini dijalankan dalam untuk memberi pendedahan dan latihan. Kenapa dia gerak sendiri dengan kacau? Okey, kacau. Kenapa dia gerak sendiri dengan kacau? Okey. Memberi pendedahan dan latihan kepada pensyarah politeknik dan polis komuniti berkaitan teknologi terkini dan amalan baik di industri. So, CIO yang ingin saya sampaikan, ini CIO yang ingin kita capai dalam SIP ini adalah Assemble Appropriate Instrumentation for Material in Construction, di mana kod kursus yang saya ajar adalah DCN 20043, iaitu Engineering Material bagi kursus diploma kejuruteraan alam sekitar. Alhamdulillah, saya rasa sangat bersyukur kerana diterima oleh MHM Unggul Enterprise yang berpusat di Subang Jaya, yang merupakan sebuah syarikat Bumi Putra yang ditumbuhkan pada tahun 2012, dan sehingga ke hari ini 2022 syarikat ini telah beroperasi selama 10 tahun. Tahniah tuan-tuan dan puan, anda masih bersama saya. Baik, kalau tuan-tuan dan puan ingin menghubungi mereka, ada nombor telefon dan email yang saya terterakan di situ. Baiklah tuan-tuan dan puan, setelah saya melapor diri ke syarikat berkenaan, saya telah ditempatkan di Politeknik Sultan Idrisha terletak di Sungai Lang, Selangor, di mana di situ sedang berlangsung satu projek naik taraf dan perbaikan bangunan dan infrastruktur di Politeknik Sultan Idrisha, di mana harga kontrak ini bernilai 7 juta. 7.087 juta. Terang begitulah. Dan tempoh kontraknya adalah selama 18 bulan, bermula dari 28 September 2021 dan dijangka tamat pada 28 Mac 2023. Saya nak tanya, ada berapa bulan lagi projek ini akan selesai? Lebih kurang itulah 4 ataupun 5 bulan. InsyaAllah, saya yakin, saya komited bahawa projek ini akan siap selepas saya keluar. Saya kalau sebab saya tak tahu nama saya still contact dengan dia punya officer kan, nampak saya lagi keponan. Okey. Baik tuan-tuan dan puan, saya nak cerita sedikit tentang tapak yang terdapat di site ini. Itu dia. Okey. Politeknik Sultan Idrisha telah mula beroperasi dari tahun 2003 sehingga sekarang 2022, lebih kurang 19 tahun telah beroperasi. Tapak politeknik ini merupakan satu tapak yang landai. Kalau tuan-tuan pergi ke politeknik ini, tuan-tuan dan puan tidak akan jumpa gunung
bukit ataupun kawasan-kawasan rendah, melainkan tasik lah. Okey, so kawasannya adalah landai, dan di mana sehingga ke hari ini proses mendapan masih lagi berlaku. Saya membayangkan ada beberapa spot di Politeknik ini, di tapak ini, sehingga ke hari ini berumur 19 tahun telah turun 3 hingga 4 kaki. Dan proses mendapan tanah ini masih lagi berlaku sehingga ke hari ini. Bayangkan apa akan berlaku 20 tahun akan datang. Kita doa yang terbaik sahaja untuk Politeknik Sultan Malaysia. Tuan-tuan dan puan, apabila berlaku mendapan tanah, dia akan memberi impak yang besar kepada fasiliti, kemudahan-kemudahan yang ada di Politeknik ini. Antaranya adalah sistem piping. Tuan-tuan dan puan melihat di video ini, di mana berlaku kebocoran pada sistem aircon. Sebab semua ni berada di dalam tanah. Sistem air aircon, bekalan air pipe, ada sewage, semuanya ada dalam tanah. Dan apabila berlaku mendapan, semua saluran-saluran ini akan putus. Bila putus, air kalau putus, kita nampak tak ada bekalan air. Aircon kalau putus, kita nampak aircon tak sejuk. Masalahnya apabila sistem sewage kita putus. Ada orang kisah? Okay. So, selain daripada mendapan tanah, penyelenggaraan peralatan dilihat agak kurang baik. Disebabkan berlaku beberapa alasan, antaranya adalah faktor keuangan ataupun proses penyelenggaraan itu tidak dapat dijalankan mengikut berkala. Ini antara faktor. Saya agak bersalah nak menerangkan kerana di sini pihak kontraktor ada bersama saya, pihak pelanggan projek pun ada bersama saya. Saya lah terselit. Jadi bila dapat tahu Fauzi adalah pelanggan ni dan kandidasi adalah saya perlu berada di side mana. Tapi saya tidak berniat untuk memperrendah-rendahkan, tak. Ini adalah sharing knowledge yang saya dapat lah, ya. Okey. Boleh tuan. Okey, Cik Fauzi. Okey, saya minta maaf dulu lah. Okey, penyelenggaraan. Tuan-tuan dan puan, setelah 19 tahun Politeknik ini digunakan, saya ingin maklumkan bahawa sistem sewage kita berada dalam keadaan yang agak teruk. Kerana antaranya adalah, salah satu tadi saya nyatakan bahawa sistem saliran di bawah tanah dah putus. Jadi buangan kita tu sekarang ni bila masuk kita flush, dia pergi ke mana? Dia duduk di dalam tanah, bawah rumah, bawah floor, bawah tu lah, semuanya terkumpul di dalam tu. Jadi dia menjadi masalah yang besar lah di situ kan. Okay. Selain daripada itu, kita ada 3 vacuum pump di loji. Hanya satu tengah rosak, 2 sahaja berfungsi, dan 2 ini berfungsi setiap hari untuk menyedut. Menyedut dari pipe yang dah bocor. Umpama kita sedut menggunakan straw yang dah bocor, boleh dapat tak? Penat terus. Air tak cair. Betul tak? Lama-lama dia akan jam lah krem. Dia putus asa nak sedut. Aku tak nak sedut dah lagi. Sistem penyelenggaraan itu tidak berlaku. Selain daripada itu, di inspection chamber yang tuan-tuan perempuan nampak ada orang datang pergi sedut pakai belalai itu, dia sebenarnya ada satu pump yang akan sedut dari kubahan kita masuk ke dalam tangki pergi ke septic. Tapi pump itu sedut itu pun dah rosak. Kenapa dia rosak? Sebab tangan-tangan yang tidak bertanggungjawab. Kenapa saya cakap begitu? Buang sampah dalam jamban, buang tisu, buang selipar jepun, jumpa mainan kanak-kanak. Apa yang akan jadi? Dia cuma nak sedut benda yang lembut. Tapi bila tuan-tuan perempuan masuk benda yang keras seperti botol mineral, itu yang menyebabkan dia rosak. Itu adalah isu yang saya
saya bukan berkempen, tapi nak menunjukkan bahawa inilah yang berlaku di sini dan cara. Tuan-tuan puan, saya tidak punya banyak masa. Okey, video ni saya yakin tuan-tuan puan dah tengokkan tadi. Saya skip terus. Okey, baiklah. Apabila kontraktor ini masuk saja ke tapak, satu langkah awal yang mereka ambil adalah membuat penyiasatan tapak. Mereka pergi melawat ke tapak-tapak di mana akan berlaku pengubahsuaian. Jadi dia korek nak tengok apa ada dalam tu. Ada kabel elektrik ke? Ada pipe air ke? Ada kabel, ada pipe bomba ke? Apa-apa lagi lah yang ada utility dalam tu. Memang kita ada rujukan, kita ada plan asal. Setiap pembina dia ada plan rujukan. Namun begitu disebabkan umur dia 19 tahun. Saya pernah lihat dokumen tu, dia punya cover kali kuning banyak. Benda tu dirujukan di mana line pipeline kita ada. Tapi sebab kita kena pergi korek. Oh, kat sini ada. Kat sini ada pipe, tak boleh korek. Oh, kat sini ada wiring, ada sistem dan sebagainya. Jadi mereka perlu merancang mana jalan yang sesuai untuk membuat sewage sistem, sewage line yang baru. Okey, so tujuan pertama, kenapa perlu ada tujuan kerja tinjauan tapak. Yang kedua, proses ini dilakukan untuk mengenal pasti keadaan tanah di dalam. Kita lihat atas tanah keras, tetapi di bawah nampak groundwater level dia agak tinggi. Di mana kalau kita korek lebih kurang 4 kaki, sudah ada air dah mula keluar. Okay, ini agak penting. Ini amat penting untuk kita tahu. Bila ada groundwater level yang tinggi, kita akan lihat bahawa mereka dia akan runtuh. Bayangkan bila kita nak korek lubang 4 kaki mula runtuh. Kita ada dekat dalam. Apa akan jadi perempuan ni? Jadi untuk elakkan kemalangan ini daripada berlaku, adalah amat penting kita tahu keadaan di tapak. Dan kita kena pasti langkah, tindakan, cara yang terbaik untuk memastikan kita boleh bekerja dengan selamat di dalam lubang tersebut. Boleh tuan-tuan dan puan? Jadi ini adalah proses awal yang dilakukan oleh pihak kontraktor. Okey, kita teruskan. Saya tidak ada masa yang lebih panjang. Jadi tuan-tuan dan puan boleh lihat video ini di channel YouTube Rizal Abdul Rahim. Baik, untuk minggu yang kedua seterusnya pihak kontraktor menjalankan kerja-kerja menanam cerucuk. Seperti yang saya maklumkan di awal tadi, proses mendapat tanah di kawasan politeknik masih lagi berlaku. Syukur alhamdulillah bangunan-bangunan di politeknik ini tidak turun, tidak rosak kerana adanya piling yang kukuh di dalam tanah. Jadi salah satu cara untuk memastikan projek-projek ini tidak fail lagi, tidak gagal ataupun tidak rosak, maka kita tanam dengan cerucuk. So, cerucuk yang digunakan ini adalah sepanjang 6 meter untuk satu batang. 6 meter tuan-tuan dan puan. Satu tingkat kita ni adalah lebih kurang 3 meter, tetapi sebatang piling lebih kurang 2 tingkat. Satu poin ditanam sebanyak 4 batang tuan-tuan dan puan. Bayangkan berapa dalam piling yang digunakan untuk menyokong projek ini. Ini adalah untuk bahagian-bahagian IC ataupun sound daripada rumah puan, daripada toilet kumpul dalam satu kalver, lebih kurang dipanggil IC. So daripada IC ini akan dihantar ke tank. Okey tuan-tuan puan, saya dah nyatakan tadi kawasan politeknik ini datar. So bila datar, kita tidak boleh gunakan sistem slope, gravity. Okey, sekarang ni masalah yang berlaku bila tidak boleh menjalankan penyelenggaraan, kita nak hasilkan satu sistem, nak gunakan satu sistem yang mana kita boleh free maintenance. So salah satu cara konsepnya adalah menggunakan gravity. Biar kita punya slush tu jatuh, dia jalan sendiri, free and easy. Okey, disebabkan kita tanah landai, mana mungkin kita buat satu slope. Okay, permukaan kita rata, tapi bawah kita nak slope. Mengikut design yang dibuat oleh designer company ini, nyatakan bahawa dari poin pertama rumah paling jauh nak sampai ke STP, apabila kita buat satu slope sampai ke sana, kedalamannya adalah 6 meter lebih kurang ke bawah. Okey, 6 meter. Jadi macam mana nak slope? Sedangkan melalui penyiasatan tapak dimaklumkan bahawa sekarang STP itu berada lebih tinggi daripada
rumah yang paling contoh, okay? So macam mana nak buat macam tu? Macam mana nak buat slope? Mengikut IWK, slope yang boleh paling minimal dia nak adalah 1:200. 1 meter, tuan-tuan bawa saya 1.6, 1 meter lebih kurang tinggi dia lah. Dia nak pergi 200, lebih kurang sampai ujung sana. Slope yang begitu mendatar, tuan-tuan dan puan. Boleh bayangkan? Jadi tuan-tuan dan puan, dari rumah ujung sampai ke STP lebih kurang 5 hari dia mengambil masa untuk jalan sendiri. Kalau kena musim perayaan jam pengsan, okey. Jadi untuk elakkan itu daripada berlaku, maka pihak kontraktor telah mencadangkan sebelum sampai ke tangki akan ada satu pump. Kita telah pergi ke satu kilang pump Wailo di KL. Malakong. Tahu pernah pergi ya? Okey. So dari rumah, dari masuk IC special chamber pergi ke pump. So pump tu kedalamannya lebih daripada 6 meter lah. So pump itu dia akan seluput masuk ke STP. Okey. Jadi dekat situ di antara IC special chamber tu dia akan tambah, dia akan gunakan cerucuk. Okey. Okey, pada minggu ketiga, okey, selepas piling itu, ini pada minggu keempat. Pada minggu kedua dan minggu ketiga saya terlibat dengan piling, ketiga piling. Pada minggu keempat, okey, selepas piling ini dipasang, ditanam, dihentak, ditanam. So kita nak tentukan adakah cukup kedalaman itu untuk menampung berat yang kita nak letak di atas ni. Okay. Contohnya macam tuan-tuan dan puan kan, tuan-tuan dan puan duduk di atas kerusi, loading tuan-tuan dan puan adalah antara 50 ke 60 kilo. Cukup kuat tak 4 batang kerusi? So dia buat test. Kalau letak beras 100 kilo, kuat tak? Kalau letak beras 200 kilo, patah. Okey, maksudnya kerusi ni kuat untuk 100 kilo. Orang yang beratnya lebih 100 contohnya tak boleh duduk dalam kerusi tu. So begitu juga dengan piling. Tuan-tuan dan puan, sebelum ni saya membayangkan bahawa blok yang ada di atasnya adalah loading yang dikenakan untuk menentukan kekuatan pile di situ. Rupanya silap. Alhamdulillah hasil daripada SIP ini saya temui bahawa loading yang letak di atas itu merupakan satu benchmark sahaja. Loading yang dikenakan adalah datang daripada hydraulic jack. Hydraulic jack tu dia akan tekan, okey. Hydraulic jack tu dia akan tekan, jadi dia akan tekan piling ni. So piling tu akan ke bawah. So loading tadi bin ni dia cuma menahan saja supaya tak terangkat. Okey. Testing ini mengambil masa selama 50 jam. Kawan, bayangkan operator dia duduk di bawah batu itu selama 50 jam. Ini sikit tuan-tuan, hanya 5 tan je kat atas tu. Kalau yang besar-besar, buat bangunan yang besar-besar, semakin berat loading yang nak ditampung, batu tu semakin banyak. Duduk bawah tu berjam-jam. Ada berlaku di set ini. Tapi alhamdulillah di sini saya dapat rasa ni hydraulic jack dia pergi pump, naik ke hydraulic pump di sini. Itu hydraulic pump, hydraulic jack. Sediakan pump, so semua maklumat itu akan masuk ke data logger. Data logger ni akan memberi bacaan berapa strength. Tuan-tuan dan puan, hasil daripada uji kaji ini didapati bahawa 4 point di mana 4 batang piling dimasukkan mampu menampung IC. Malah dikatakan over design, melebihi, sangat kuat, sangat kukuh untuk menampung IC sendiri. IC ni faham tak? IC ni adalah tempat kumpul bahan tadi lah sebelum dihantar ke pump tadi. Okay, cukup kuat lah. Di situlah kenapa nak dilakukan static load test ni. Okey. Okey, jadi sebagai kesimpulan, selama 1 bulan yang saya jalani SIP ni, saya ucapkan terima kasih kepada saya punya SB, saya company punya engineer dan rakan-rakan
meeting, alhamdulillah pengalaman itu sangat berharga. Jadi saya boleh simpulkan di sini bahawa kerja-kerja menaik taraf memerlukan penelitian yang lebih tinggi daripada membuat benda yang baru. Sebab kita tak nak kacau bahan lama, kita tak nak rosakkan barang lama, dan dalam masa yang sama kita nak synchronize, sambung barang lama dengan barang baru supaya dia boleh merge, boleh jalan dengan baik. Yang kedua, tuan-tuan dan puan, penyelenggaraan ini adalah amat penting. Macam mana kita selenggara kereta mengikut masa sebelum balik kampung. Tuan-tuan dan puan, balik kampung yang hari ini, sila pastikan kenderaan anda dalam keadaan baik. Penyelenggaraan ini sangat penting, amat penting. Dan yang ketiga, sebagai pengguna, kita perlu bertanggungjawab. Tanggungjawab macam mana? Lepas dulu flush, jangan buang sampah dalam tandas. Okay? Bukan saja kita ajar anak-anak, kadang-kadang dia orang main dalam bilik air, ada dam, kan, berus gigi, umbat gigi jatuh dalam tu. Jadi saya rasa itu sahaja daripada saya. Sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.